kewajipan mendidik keluarga. Mendidik keluarga, selain daripada suami bertanggungjawab bagi belanja dekat keluarga dia, suami juga bertanggungjawab didik keluarga dia. Tak, ini yang jadi salah faham ni. Sebahagian orang dia ingat bila suami wajib didik ahli keluarga, maka semua benda yang ahli keluarga buat, suami kena tanggung dosa. Ini salah faham ni. Kan kita biasa dimomokkan dengan benda tu kan. Kalau isteri buat dosa, suami tanggung dosa. Anak buat dosa, suami kena tanggung dosa. Tapi bila isteri buat pahala, suami tak dapat, isteri yang dapat. Woi, syok macam tu. Logik tak? Tak logik lah kan? Patutnya kalau nak bagi logik sikit. Isteri buat dosa, suami tanggung. Isteri buat pahala, siapa tanggung? Suami lah tanggung. Kalau nak bagi logik sikit. Sebenarnya tak logik. Kalau macam tu, tak adalah isteri yang masuk neraka. Kalau dah isteri buat dosa, suami tanggung dosa dia. Ni pasal apa buat dosa? Relax lah, suami saya yang tanggung. Awak suami saya ke? Oh, tanya soalan macam tu. Oh, jenuh. Tak adalah isteri masuk neraka. Dalam hadis Nabi sebut, inni uritukunna aktsala ahlin nar. Kayak Nabi kata, ya ma'syaran nisa, tasaddaqan. Inni uritukunna aktsara ahlin nar. Wahai golongan wanita, bersedekahlah kamu, kerana aku diperlihatkan kamu adalah orang golongan yang paling ramai dalam neraka. Tapi adalah tafsiran yang lain tu. Cuma nak katanya ada orang perempuan masuk neraka. Bila perempuan tanya, pasal apa masuk neraka kami ni? Nabi kata apa? Yakfurna bil ashir. Mereka tidak berterima kasih kepada suami. Mereka kufur nikmat dengan suami. Bahkan Nabi siap kata lagi dalam hadis tu, kalau suami buat kebaikan yang banyak pada dia pun, sampai satu tahap bila dia marah kat suami dia, dia kata, lam ara minka khairan qat. Aku tak pernah tengok hang ni ada kebaikan langsung. Suatu sikap isteri yang Nabi kata menyebabkan mereka ke neraka. Suami baik dengan dia, satu silap suami, habis kebaikan dia, tak nampak lah. Terus dia kata, awaklah suami yang paling teruk yang pernah saya jumpa. Suami dia kata, bila awak kahwin lain? Saya rasa kita, awak saya seorang je suami. Sebelum ni tak ada kahwin lain pun. Tak boleh begitu. Yakfurna bil ashir. Kan? Yang betulnya adalah, perlukan kepada perincian. Tapi tidak dinafikan. Suami memang bertanggungjawab mendidik isteri, selain daripada beri nafkah. Jangan salah faham. Jangan ingat suami hanya beri nafkah, lepas tu tinggalkan keluarga begitu saja. Tak betul. Suami kena beri didikan pada keluarganya. Suami kena beri didikan pada isterinya. Suami kena beri didikan pada anak-anaknya. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau kita ajar anak kita boleh membaca Al-Quran. Mak ajar anak boleh baca Fatihah. Sepanjang hayat anak salat, mak mengutip pahala, ayah mengutip pahala. Ini kadang-kadang kita biar je kan. Hantar tuition. Biarlah cikgu ajar. Tak, cikgu ajarlah. Kita pun kena ajar. Supaya kita mendapat saham. Kita mendapat saham yang sama. Baik. Jadi macam mana nak dipahami ni? Dosa isteri ni siapa nak tanggung? Dosa isteri tanggung lah. Pasal apa dosa isteri suami nak tanggung? Kalau dosa isteri suami nak tanggung, dosa suami siapa nak tanggung? So kena betulkan pemahaman tu. Suami bertanggungjawab memberi didikan pada isteri, pada anak. Suami tanggung dosa dia. Bila dia berdosa? Bila dia buat kesalahan untuk diri dia sendiri, dia berdosa. Dan bila mana dia mencuaikan tanggungjawab dia terhadap keluarganya, sehingga keluarganya menjadi jahat, maka pada masa itu dia berdosa. Bukan sebab dia berdosa tu sebab isteri dia buat dosa. Dia berdosa sebab dia tak buat tanggungjawab dia dengan baik sebagai seorang suami dia. Suami kepada isteri tu. Ataupun dia berdosa bila mana dia tidak menegur isteri dia buat satu kesilapan dosa. Itu yang Nabi kata, dayus tu. Dalam hadis Nabi cela golongan dayus. Apa dayus? Suami
yang tidak berbuat apa-apa apabila melihat maksiat berlaku pada isterinya. Dia tak buat apa-apa, dia relax. Dia berdosa bukan sebab dia tanggung dosa isteri. Dia berdosa sebab dia tak buat tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia kena tegur isteri dia, dia tak buat. So dia berdosa. Boleh? Kalau suami kena tanggung dosa isteri, walaupun dia dah buat semua tanggungjawab dia, berdosa Nabi Lut. Bukankah Nabi Lut, isteri dia tak mau ikut dia? Tapi Nabi Lut tak berdosa. Sebab dia dah buat semua tanggungjawab dia sebagai seorang suami, isteri dia tak mau ikut dia. Kalau ayah kena tanggung dosa anak sampai bila-bila, dah buat macam mana pun, dosa juga kat ayah. Berdosa ke Nabi Nuh, yang mana anak dia tak mau ikut dia? Tak berdosa. Berdosa ke Nabi Ibrahim, yang ayah dia tak mau beriman dengan dia? Maka benda-benda ni jangan salah faham. Adalah video saya dulu saya sebut kan, tapi orang duk kecam, ustaz ni mengelirukan. Yang komen tu lelaki, suka sangat nak pergi tanggung dosa orang. Heran saya. Video saya bagi tahu, suami tak tanggung dosa isteri. Suami hanya tanggung dosa dia. Dosa dia tak didik isteri, dosa dia tak tegur isteri, dosa dia abaikan tanggungjawab pada isteri. Itu dosa dia, bukan dosa isteri dia. Tapi ada lelaki tak puas hati, ustaz ni mengelirukan. Saya tengok lelaki suka sangat nak pergi tanggung dosa orang, macam dosa sendiri tak ada, padahal dosa sendiri berbakul-bakul. So kena bagi faham sungguh. Nah, baik, kewajipan mendidik keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilaz, penjaga-penjaganya yang jaga ni neraka ni malaikat yang bengis dan garang. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka sekali-kali tidak derhaka pada Allah atas apa yang Allah perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kata Ibnu Umar daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wal amiru ra'in wal rajul ra'in ala ahli baitih wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu, kata Nabi, adalah pemimpin, dan setiap daripada kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Amir, ketua negara, pemimpin. Lelaki, suami, pemimpin ke atas isterinya. Perempuan, isteri, merupakan pemimpin di rumah suaminya dan anak-anak kepada suaminya. Setiap daripada kamu pemimpin, dan setiap daripada pemimpin akan dipertanggungjawabkan berdasarkan kepimpinannya. So sebab itu Nabi kata, mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya tentang kepimpinan dia. Dia buat betul ke tidak? Kalau dia buat betul, dia dah cukup dah semua benda dia buat, tiba-tiba isteri tak mau dengar, tak salah dia. Katalah tuan-tuan, seorang suami ni malang bagi dia, umpamanya sebagai contoh, dia buat dah semua benda yang patut bagi suami yang beriman buat. Dia buat dah semua benda, tapi isteri dia jahat, buat satu maksiat berterusan, suami tak tahu. Dosa tak suami? Tak berdosa. Kalau kita kata suami tanggung dosa isteri, apa saja isteri buat, suami tahu ke suami tak tahu, suami tanggung, naya kat suami ni. Katalah seorang isteri kan, contohlah wala'iyazubillah, moga Allah jauhkan kita daripada perkara fahishah, perkara jahat ni. Katalah suami dia buat semua benda, suami ni orang yang soleh, imam kat masjid, tapi isteri dia buat jahat. Suami tak tahu. Isteri dia buat jahat di luar. Keluar rumah elok je pakai, kan? Rupanya bila keluar jadi penyanyi kabaret. Bagi tahu kat suami, saya jadi guru kelas malam. Kan? Suami kata, okeylah guru kelas malam. Suami tak tahu. Salah kat suami? Apa salah suami? Suami tak tanggung dosa tu. Isteri tanggung. Kerana suami dah buat tanggungjawab dia dengan betul. Kalau buatlah. Baik.
suami memukul isteri untuk mendidik. Oh, ini jadi masalah. Masalah besar zaman ni, bila Islam kata suami boleh pukul isteri. Tapi tengok ayat ni kata apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Maksud dia, lelaki ni pemimpin kepada isteri atas kelebihan yang Allah Ta'ala bagi atas sebahagian pada kamu berbanding sebahagian yang lain. Dan jadi pemimpin disebabkan dia bagi nafkah daripada harta yang ada yang Tuhan bagi dekat suami. Perempuan-perempuan yang saleh, perempuan-perempuan yang saleh hendaklah mereka ini taat dan memelihara kehormatan diri dia bila suaminya tak ada. Seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dengan perlindungan daripada Allah. Dan isteri-isteri yang kamu suami takut mereka jadi derhaka, hendaklah kamu nasihati mereka. Hendaklah kamu boikot mereka daripada tempat tidur mereka. Kemudian hendaklah kamu pukul mereka. Jika mereka mentaati kamu, jangan kamu cari jalan yang lain. Kerana Allah itu maha tinggi dan maha besar. So ayat ni, kita jangan fokus sangat pada pukul tu. Kita fokus, pertama, suami bagi nafkah. Bila suami bagi nafkah, suami ada hak untuk ditaati. Kan? Sebab dia cari nafkah. Kemudian, ayat ni sebut tentang perempuan yang baik. Perempuan yang taat. Perempuan yang jaga kehormatan bila suami tak ada. Islam suruh pukul? Tak. Islam tak suruh pukul yang ni. Baru Islam bagi tahu. So dia ada step. Step dia yang pertama, suami kena laksanakan tanggungjawab. Bagi nafkah kalau kamu nak ditaati. Bagi nafkah kalau kamu nak hak. So kadang-kadang bila kita baca ayat, kita cuma hurai di hujung, kita tak hurai di awal. Ayat Quran mutanasik. Ayat Quran ni dia terangkum, dia selari hujung dengan depan dia. So suami ditaati sebab apa? Bagi nafkah. Lepas bagi nafkah, Islam cerita tentang isteri yang baik, taat, jaga kehormatan diri. Yang ni tak ada langsung cerita bab pukul. Lepas tu baru Islam cerita, isteri yang kamu takut mereka jadi derhaka. Maksudnya suami dah buat hak dia, dah buat tanggungjawab dia, tiba-tiba isteri tak mau dengar cakap dia. Jadi nusyus, jadi derhaka pada isteri. Masa ni baru Tuhan kata, fa'idhuhun. Hendaklah kamu beri nasihat. Bukan bila isteri derhaka je, kamu ambil botol kicap entuk kepala dia. Fa'idhuhun. Beri nasihat. Kata, ni saya nak nasihat sikit awak ni. Saya dah buat semua benda sekadar yang saya mampu dalam rumah ni. Tiba-tiba awak buat macam ni, tak elok lah. Oh iyalah, saya minta maaf. Okey lah. Tak ada bila isteri kata, saya minta maaf lah, saya terlepas. Saya tak perasan. Saya mungkin ikut emosi. Okey, terima kasih awak dah dengar nasihat saya. Okey, sekarang ni, tolong tunduk jap. Botol kicap dah ada. Saya kena melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan sebut. No? Bagi nasihat, dengar. Cukuplah. Bagi nasihat, dia melawan. Bagi nasihat, dia tak mau dengar. Baru pergi kepada step berikutnya. Wahjuruhunna fil madaji'. Nasihat, tak mau dengar. Bagi nasihat, tak mau dengar. Lagi mencabar ada. Baru wahjuruhunna fil madaji'. Boikot tempat tidur. Belum boikot tempat tidur Ustaz, dia tak bagi masuk dah. Saya baru je nak boikot. Tengok-tengok no entry dah. Kat pintu. Baru pergi pada step last. Baru pergi pada pukul. Tapi pukul ni macam mana? Pukul ni dalam Quran ni tak sebut.
Pukul yang Quran sebut, dalam hadis sebut. Bukan bila kata, okey, saya dah bagi nasihat, nampak tak jalan. Saya dah boikot tempat tidur. Bukan saya yang boikot, dia boikot saya. Saya baru nak boikot, dia tak bagi saya masuk bilik. Okey. Masa pukul dah datang, dia pun buka almari, pakai baju taekwondo, okey, mari. No. Bukan macam tu. Pukul ini tengok dalam hadis. Tengok dalam hadis. Oh, sebelum tu kita hurai sikitlah apa maksud nusyus. Okey? Apa maksud nusyus? Imam Ibn Katsir menyatakan nusyus ini irtifa, tinggi. Okey. Perempuan yang nusyus ialah perempuan yang bersikap tinggi berbanding suaminya. Yang tak mau ambil arahan suami dia, tak mau laksanakan arahan suami dia. Ibn al-Arabi kata, di antara tafsiran yang paling cantik yang aku dengar berkenaan dengan tafsir ayat ini ialah pandangan Sa'id bin Jubair yang mengatakan, ya'izuha fa in hiya qabilat wa illa hajaraha, fa in qabilat wa illa darabaha, fa in hiya qabilat wa illa ba'asa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha fayanzuran mimman ad-darar wa 'inda dhalika yakunul khulq. Sa'id bin Jubair, tengok Sa'id bin Jubair kata, ini tabi'in, anak murid Ibn Abbas. Sama seperti mana yang saya sebut tadi. Dia kata, bagi suami yang isterinya tak mau dengar cakap dia, maka hendaklah dia nasihat isteri tu. Kalau dia terima, okeylah. Kalau dia tak terima, baru pergi kepada boikot. Baru pergi pada boikot. Maksudnya boikot ni bukan semestinya tinggalkan tempat tidur lah, jangan bercakap. Sebab Nabi pun pernah tak bercakap dengan isteri dia dalam masa lebih daripada 3 hari. Sebulan kan, Nabi tak bercakap dengan isteri. Marah. Itu proses didikan. Tak cakap, jangan cakap. Tak bercakap pun tak beri kesan, tinggal tempat tidur pun tak beri kesan. Kadang-kadang ada isteri dia kata, dia tengok suami dia tak bercakap, ada yang susah hati, kenapa tak nak bercakap ni, biasa balik cakap. Ada yang tak cakap, bagus juga tak bercakap. Bingit juga telinga aku sebelum ni dia bercakap. Oh jenuh kalau dapat suami isteri itu musibah kan. Abang tak nak cakap? Bagus, tepi sikit, saya nak tengok menanti Februari. Abang tak teringin nak hilang macam tu. Jenuh. Jenuh, musibah besar. Okey? Kalau dia dah boikot pun tak jadi, tinggal tempat tidur pun tak jadi, baru pergi pada pukul. Kalau pukul, lepas pukul menjadi, okeylah. Kalau tak, baru hantar wakil. Suami hantar wakil suami, isteri hantar wakil isteri. Wakil bincang sama wakil. Daripada mana mudarat tu datang? Daripada siapa mudarat tu datang? Mudarat tu datang pada suami ke datang pada isteri? Sebab kalau wakil bincang sama wakil ni, dia lebih transparent. Lebih mudah untuk nak luahkan. Ni kadang-kadang suami nak luahkan, dia takut isteri kecil hati. Isteri pula risau nak luahkan, takut suami marah pula. Bagi wakil, hantar wakil. Kalau tak, cerai lah. Kalau tidak, cerai lah. Baik. Boikot. Ulama' menerangkan cara boikot isteri. Okey. Pertama, tidak bersetubuh dengan mereka. Itu boikot tu. Yang kedua, tidak berbual-bual dengan mereka dan tidak tidur bersama. Buat macam dia buat dia, buat sadin, kan? Buat nyadin, tak ada apa. Nak makan? Macam tu. So kalau lepas ni kalau suami buat macam tu, balik-balik je dia buat macam tu. So tahulah ada benda yang salah. Tanyalah, saya buat salah apa? Kalau boleh beritahu. Nasihatlah dulu sebelum boikot. Lepas nasihat baru boikot. Okey. Boikot pulau, nak macam boikot MACD pula kan. Betul, isteri kenalah macam tu. Bagi ini isteri yang apa? Yang nusyus lah. Bukan semua.